Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Tiada akan sempurna iman seorang mukmin jika di dalam hatinya masih ada ingatan dan tamak kepada dunia dan hendak mencari dunia. Demikian pula dengan orang yang takut kepada Allah, tentu tidak boleh dia berharap lagi kepada manusia. Ini semua boleh berlaku dengan selalu berfikir secara terus menerus serta memandang kepada sikap orang-orang yang terdahulu dan yang terkebelakang. Membaca tentang hal ehwal para nabi, para rasul dan para salihin, betapa Allah telah menyelamatkan mereka dari tangan-tangan musuh mereka dan membantu mereka ke atas musuh-musuh itu, sehingga semua perkara dan urusan mereka menjadi mudah dan senang. Dengan berfikir yang betul, baru akan datang tawakal yang betul pula, dan dunia pun akan lenyap dari dalam hati, sehingga orangnya akan melupakan jin, manusia, malaikat dan sekalian makhluk. Tinggal yang diingatinya hanya Allah semata. Tuan punya hati begini akan merasa seolah-olah dia seorang sahajalah yang dijadikan Tuhan. Dia seorang sahajalah yang ditujukan Allah perintah dan larangan, tidak kepada selainnya. Dialah sahaja yang diberikan nikmat, tidak selainnya. Seolah-olah semua taklif itu dimaksudkan untuk batin dan hatinya. Dia menganggap tanggungan taklif yang bermacam-macam jenisnya itu adalah suatu suruhan dari mukallif, yakni Tuhannya. Lalu dia pun memikulnya untuk merealisasikan ubudiyahnya dan ketaatannya. Dia menjadi orang yang memikul semua tanggungan manusia, sedang Allah pula memikulnya. Dia menjadi tabib buat manusia, sedang Allah menjadi tabibnya. Dia sebagai pintu yang dilalui manusia menuju pada Allah, dan menjadi duta di antara mereka dengan Tuhan, yang menjadi matahari yang menerangi manusia dalam perjalanan mereka kepada Tuhan, menjadi makanan dan minuman bagi manusia. Dia tiada pernah hilang dari pandangan mereka. Semua nikmat yang diraihnya adalah untuk mereka, namun dia sendiri telah melupakan diri sendiri, kerana dia telah menjadi sebatang tubuh yang tiada bernyawa lagi, tiada tabiat dan tiada hawa nafsu. Dia lupa pada makan, minum dan pakainya, kerana dia telah melupakan dirinya untuk hanya mengingati Allah Ta'ala. Dia telah keluar dengan hatinya dari tubuhnya dan dari sekalian manusia untuk berdiam pada Tuhannya. Setiap permintaannya adalah buat manfaat semua manusia, kerana dari makhluknya. Engkau mengaku diri berzuhud, tetapi engkau masih mahukan bermacam-macam. Zuhudmu itu lemah, tidak bertapak. Malah semua keinginanmu masih kuat pada dunia dan makhluk. Engkau tidak punya kecenderungan pada Tuhanmu. Mari datang kepadaku serta tunjukkan. Hinakan dirimu supaya engkau dimuliakan Tuhanmu. Rendahkan diri supaya engkau diangkat Tuhanmu.
apa yang engkau buat dan engkau lakukan semuanya tiada berguna. Allah tidak akan pandang kepadanya. Perkara ini tidak akan terhasil dengan kita menyebut sifat tamak, iaitu keinginan syahwat yang melampau pada suatu perkara, sehingga dia mengabaikan hukum hakamnya dan mengabaikan sebab musababnya. Bila disebut perkataan tamak, secara umumnya kita faham. Namun apakah kefahaman kita sebagaimana yang ditentukan oleh syariat, atau hanya kerana uruf kita? Orang kita kalau tengok orang makan banyak, dia kata tamak dia ni. Terutama bila ada yang rasa terjejas, dia rasa dek dia makan banyak, kita pun tak dapat, kita pun kata tamak. Ataupun orang yang kita tengok tamak, orang yang melanggar hukum hakam. Tamak orang yang meninggalkan sebab musabab. Dan yang keempat, tamak sehingga dia mengabaikan apa yang menjadi keutamaan dia. Kalau keutamaan dia untuk buat benda tu, benda ni, dia tinggalkan keutamaan tadi untuk mendapat benda lain, maka ini namanya tamak. Dia dah dapat gaji bulanan, itu kerja asas dia, tapi dia duduk meniaga orang lain juga. Dia meniaga orang lain, pada waktu dia bekerja dia bayar gaji, maka ini tamak. Kenapa? Dia meninggalkan keutamaan, tugas utama dia. Maka ini juga dalam kelompok tamak. Dan yang kelima yang disebut sebagai tamak ialah orang-orang yang mencari habuan dunia, mencari bahagian dunia dengan meninggalkan hak-hak orang yang patut diberikan. Hak, umpama seorang suami, seorang ayah, memanglah dia kena cari rezeki, tetapi isteri dia ada hak masa dengan dia. Tak boleh abang sibuk, abang mesyuarat. Habis bila boleh jumpa bang? Tahun depan jumpa. Dia punya sibuk dia. Maka ini namanya tamak. Kenapa? Dia mengabaikan hak orang yang ada sekeliling dia, hak isteri dia, hak anak-anak dia, hak masyarakat. Ni bila boleh kita ajak sekali gotong royong, tak boleh saya sibuk. Bila kita jumpa kumpul sekali ni, tu kita sama-sama kenal mengenai, oh tak boleh saya. Ini orang yang tamak. Kerana dia mengabaikan hak orang yang patut diberikan. Sebab kita tahu kita ni dalam hidup, isteri kita ada hak kita, masa-masa kita, anak-anak kita juga ada hak untuk bersama dengan kita. Tiba-tiba kita abaikan, maka ini namanya dalam kondisi tamak. Allahumma illa melainkan dia berada dalam keadaan ataupun situasi diperintahkan oleh Allah, dia pergi perang sebagai contoh, maka dia tinggalkan dengan tempoh panjang, maka itu kerana adanya perintah syarak. Atau dia menuntut ilmu, atau kerana dia berdakwah, ada tuntutan syarak di situ. Pun begitu, dia mesti mencari masa-masa dia untuk diberikan. Kalau tidak, dia mungkin jadi tamak. Baik, kenapa Islam amat mencela tamak? Kerana seorang yang tamak, dia akan memenatkan tubuh badannya sendiri. Dia asyik kerja sampailah dia mengabaikan kesihatan diri dia. Tetapi Allah jadikan malam untuk kita rehat, siang untuk kita kerja, tidur untuk kita rasa rehat. Kesemua ini hak pada badan kita. Tiba-tiba kita nak kerja je, maka kita akan rasa penat. Dan penat ini boleh membinasakan kita. Kita tengok ada satu negara namanya Iceland. Iceland ni negara yang siang, tak ada malam. Apa yang menjadi masalah penduduk negeri ni? Mereka tak dapat tidur yang cukup. Sebab seorang tak akan sempurna tidur melainkan datang malam. Oleh kerana tak ada malam, di siang 24 jam siang, maka dia orang ada masalah stres, tekanan. Kerana matahari keluar je ni kawasan negara Iceland, kalau kita tengok dalam
dia komentari negara Iceland, sebahagian negara yang siang saja, dia tak ada malam, maka penduduknya mengalami masalah fizikal, kelemahan fizikal. Maka Allah Ta'ala jadikan kita ni ada siang, ada malam, ada rehat. Orang tamak dia kerja tak tentu masa, maka dia telah merosakkan dirinya. Dan perlu kita juga tahu bahawa tamak dan keberkatan tak akan berkumpul. Seorang yang tamak akan hilang keberkatan. Seorang yang mencari keberkatan, maka dia tak akan tamak. Sebab itu rezeki kita, ramai orang cari rezeki banyak, tapi rezeki banyak, kalau tak ada keberkatan, dia jadi sikit. Kita bila nak cari rezeki atau nak cari apa pun dalam kehidupan, kita nak keberkatan. Apa itu barakah? Barakah inilah tambahan dari Allah. Tambahan itu yang berkat. Kita usaha ni untuk mendapatlah 1,000 sebulan. 1,000 sebulan. Bila Allah Ta'ala jadikan berkat, Allah tambah lagi. 1,000 tadi nilainya mula berkualiti. Kita boleh belanja orang kampung, boleh hantar duit ke mak, ke ayah, pergi ke adik-beradik. Kadang-kadang kita boleh beri pinjam ke orang lagi. Walau 1,000 gaji ni. Tambahan ni dari mana sehingga fungsinya berkat? Allah bagi. Ziyadatu minallah, tambahan dari Allah. Bila orang tu semata-mata tamak, yang kita sebut dalam kondisi dia langgar perintah Allah, dia tak peduli halal haram, dosa pahala, memang dapat banyak 30-40 ribu sebulan. Tapi Allah hilangkan keberkatan. Bila Allah hilangkan keberkatan, apa kesannya? Benda tu tak berfungsi untuk bahagiakan dia. Dan dia sentiasa merasa fakir sentiasa. Tak cukup sampai sudah. Berapa ni? Tak cukup ni, tak cukup. Kadang handbag 20 pun tak cukup handbag 20. Kena ada 30. Kasut ada 10 tak cukup. Dia ada penyakit tak cukup. Penyakit tak cukup ni bahaya. Dia umpama penyakit unta yang minum tak puas. Padahal kita bila ada sesuatu dah cukup dah. Okey, banyak ni. Kita ada sifat qanaah. Bila orang tamak, Allah hilangkan keberkatan, sehingga tak berfungsi apa yang dia ada. Tak beri manfaat, bahkan tak mampu membahagiakan dia. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tak sempurna iman kamu selagi mana dalam hati ada tamak dengan dunia dan cari dunia, sehingga keseimbangan masa untuk akhirat rosak. Kita tuan-tuan ada masa akhirat, kita ada masa untuk dunia. Dan kita tahu masa kita untuk dunia ni untuk memenuhi keperluan kita hidup di dunia bagi mencari akhirat. Ini kerana perjalanan akhirat lebih jauh. Tuntutan, persiapan dan persediaan untuk akhirat lebih tinggi. Sebab dia berkait syurga neraka, dia berkait bahagia dan celaka, dia berkait tentang umur kita sebenar dan kebahagiaan sebenar. Maka orang kalau dia tak boleh nak divide, bahagi masa di dunia ini antara tuntutan keperluan dunia dengan bekalannya akhirat, dia gagal, maka dia tamak. Walau tamak pada dunia tak akan memberi apa-apa kebaikan pada dia. Waktu semayang dia, waktu untuk ilmu dia, waktu untuk dikenal Allah, waktu untuk dikenal Rasul, waktu untuk dia muhasabah, waktu dia untuk mendampingi masyarakat, amal ma'ruf nahi munkar, semua tak ada. Dek tamak dia nak dunia, maka berlaku khalal, kecacatan dalam keseimbangan waktu. Tetapi kita kalau ada malam dan siang, kita dapati malam dan siang ni tak sama. Kadang-kadang malam lebih panjang, siang pendek. Kadang-kadang siang panjang, malam pendek. Realiti kalau kita tengok malam dan siang, dia tak sama. Tidak sama ini sebenarnya keseimbangan. Bila dunia akhirat, kita tak boleh sama dunia akhirat. Tak boleh kata 50-50, tak boleh. Satu mesti lebih.
Mesti lebih. Kerana Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saya dalam penentuan keuntungan dunia, keuntungan akhirat, saya akan pilih keuntungan akhirat. Mesti. Saya nak juga dunia, tapi akhirat saya utamakan. Itulah keseimbangan kita. Tapi kalau sekiranya kita jadikan dunia 50, akhirat 50, kita berada dalam keadaan bahaya. Kenapa? Bila-bila masa boleh kuat. Akhirnya dunia 51, akhirat 49. Hatta kalau kita timbang pun, tuan-tuan, kalau kita timbang sekilo, apakah kita timbang tepat? Jangan timbang lebih. Kalau kita timbang tepat sekilo, barangkali dia kurang dari 950 gram. Mungkin penimbang tu rosak, mungkin beratnya air batu, bukan ayam. Bukan bila kita timbang sunat kita lebihkan. Bila kita tahu dunia, kita tahu akhirat, kita ada masa untuk kita bahagikan. Ada orang, Ustaz, saya ada jugalah waktu akhirat, dia bahaya. Saya, Ustaz, seimbang, dia juga dalam bahaya. Siapa yang melebihkan akhirat, maka dia selamat. Dan siapa yang menjadikan dunia cuma keperluan, maka dia terlebih selamat. Dan siapa yang menjadikan dunianya sebagai akhiratnya, inilah orang paling berjaya. Ada orang dia separate dunia dengan akhirat. Ada orang yang bijaksana, dia jadikan dunia itu akhirat. Bila kita berjaya menjadikan dunia akhirat, makinlah orang paling berjaya sekali. Tapi bukan satu benda yang mudah. Orang macam kita biasanya ialah kita tengok dunia, akhirat. Jarang kita tengok hal-hal dunia ni kita nak convert pada akhirat. Agak sukar. Dia kena pengaruh dunia kuat. Dan kerana ilmu kita yang masih berada tahap mukaddimah rendah, dan keyakinan kita yang juga rendah, tawakal kita juga rendah. Dek kerana itu kita lebih percaya dengan usaha kita berbanding apa yang Allah sediakan. Ada sedikit krisis tawakal, sedikit krisis berkait dengan keyakinan. Kadang-kadang kita bimbangkan masa depan anak-anak kita. Ia berkait dengan keyakinan. Walau orang yakin tahu anak dia ada bahagian dia, maka cukup dia buat apa yang patut dia buat. Tapi ada orang bimbang, akhirnya dia dah simpan duit untuk anak dia banyak-banyak, sampai dia mengabaikan tanggungjawab dia pada agama Allah. Dia dah beli rumah banyak-banyak, siap-siap anak dia dan sebagainya. Walau belum pasti anak dia duduk di situ, belum pasti. Maka sifat ini kerana dia melebihkan dunia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sama juga orang yang takut Allah. Kalau orang takut Allah, tapi dia masih bergantung pada manusia, ini bukan takut Allah. Takut Allah sebenar sehingga dia tidak ada lagi pergantungannya dengan manusia. Dengan maksud, dia tidak melihat manusia pemberi manfaat dan mudarat, tapi dia melihat dengan izin Allah. Kita, tuan-tuan, bila benar akidah, kita tengok obat pun kita tahu dengan izin Allah. Kita tengok orang ni, orang tu, dia janji tu, janji ni, kita kata dengan izin Allah. Kita merancang dengan segala kepandaian kita pun kita kata dengan izin Allah. Memang ilmu atas kertas macam itulah, tapi dengan izin Allah. Mudah-mudahan jadi. Maka demikian orang yang benar-benar takutkan Allah, pergantungannya bukan pada sebab. Bukan sebab ialah ikhtiar, bukan pergantungan. Allah pergantungan. Sebab ialah alat. Allah ialah matlamat. Oleh sebab itulah kata Syekh Abdul Qadir, kita tak nak tamak dan nak benar-benar takut pada Allah. Macam mana kita nak buat? Kita kena sentiasa berfikir. Fikir dengan fikiran yang betul. Dan kemudian tengok sikap orang-orang yang terdahulu dan juga yang terkemudian yang baik-baik di kalangan para nabi, di kalangan para rasul, di kalangan orang solihin, di kalangan para ulama. Macam mana mereka berjaya menangani, pertama, sifat tamak. Yang kedua, takut mereka sebenar kepada Allah. Macam mana mereka boleh ada benda itu? Tentang kadang-kadang kita nak faham sesuatu, kita perlukan contoh. Kita selalu ada ikon. Dalam anugerah negara, orang pun letak ini ikon remaja, ini ikon muda-mudi, ini ikon ahli sukan, atlet, ini ikon jutawan.
Lalu kita selusuri cerita dia, lalu kita mengambil inspirasinya. Demikian dalam kita nak membuang sifat tamak dan menyuburkan sifat takut pada Allah. Macam mana? Fikir dan baca, faham kisah orang dulu. Macam mana kisah-kisah orang dulu yang takutkan Allah? Walau bersendirian, walau digoda, tetap memilih takutkan Allah. Bagaimana orang dulu walaupun ada peluang untuk ambil harta banyak. Ini khalifah-khalifah Islam yang terkenal adil. Awaka, Umar, Uthman, Ali. Ni Umar bin Abdul Aziz. Walau peluang tak ambil harta banyak, dia tak ambil. Macam mana dia mampu tahan? Tak ambil. Awaka, dia wafat, dia meninggalkan kaldai dan pembantu. Kata Umar Khattab, wahai Abu Bakrin, kamu telah menjadikan penggantimu penat untuk mengikutimu. Katanya Abu Bakar, dia tak menyimpan harta waktu dia jadi khalifah. Bukan dia kata, apa yang masih tersisa di tanganku, kembalikan ke Baitul Mal. Maka dikembalikan ke Baitul Mal kenderaan dia, hanya seekor kaldai, dan juga pembantu rumah. Hamba, hantar balik Baitul Mal. Kata Umar Khattab, kamu jadikan pengganti kamu penat untuk mencontohimu. Maka datang Umar Khattab juga begitu. Ketika tahun maja'ah, tahun kemarau, maka tiba-tiba dia tengok anak dia makan buah tembikai. Dia ambil buah tembikai untuk diberi pada orang lain. Tidak mungkin Umar membiarkan rakyatnya lapar sedangkan anaknya menikmatinya. Sampai macam tu sehingga badan Umar Al-Khattab menjadi seperti berminyak dek banyaknya minum minyak zaitun sebab tak ada makanan. Dia ambil roti cicah minyak zaitun. Tak ada nak buat kari-kari. Dah tak ada. Ni pada tahun kemarau yang berlaku di Madinah. Sehingga tubuh Umar berminyak dek banyaknya makan minyak zaitun sebab tak ada lauk lain. Roti tadi dicicah, roti yang keras dicicah pada minyak zaitun untuk melembutkannya. Itu makanannya. Maka kita lihat mereka ni berjaya terselamat daripada fitnah dunia. Ini Ali bin Abi Thalib pun sama. Macam mana terselamat daripada fitnah dunia? Langsung dia tidak melihat dunia untuk dia terpedaya, jauh sekali untuk dia tertipu dan menipu orang untuk dapat dunia. Ini Uthman bin Affan, di sebalik dia kaya raya, jutawan. Sehingga bila menjadi khalifah dia tak ambil gaji lah sebab dia dah kaya. Pun begitu dia menggunakan kekayaannya untuk dia kuatkan Islam. Sehingga orang menyangka duit yang dikeluarkan itu duit negara, dek banyak, padahal duit dia. Biasa orang kalau merintah guna duit negara lah, duit dia simpan. Tapi tidak Uthman bin Affan. Dia keluarkan duitnya yang banyak sehingga orang menyangka dia keluarkan duit negara, walau duit dia untuk membantu agama Allah. Ini orang yang berjaya tidak tamak, yang berjaya menjadikan dunia mereka penuh keberkatan, yang menjadikan dunia mereka jambatan akhirat, yang menjadikan dunia mereka ini mengangkat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baca pula sifat takut. Sifat takut orang-orang soleh dulu. Mereka takut nak khianat. Mereka tahu Allah melihat walaupun tuang tak melihat. Mereka takut atas nama takutkan Allah. Mereka takut melakukan maksiat walau bersendirian. Mereka bersungguh-sungguh melakukan taat walaupun seorang diri. Dia takutkan kepada Allah. Maka watak dan cerita mereka ni banyak. Bagaimana mereka boleh tinggalkan semua yang haram kerana takutkan Allah. Takut Allah azab mereka. Takut Allah murka. Atau kadang-kala benda tadi syubhah, maksudnya ada nilaian pemilikan mereka. Pernah diceritakan Abu Isa Ash-Shirazi, dia pergi satu masjid, dan dia bila duduk masjid memang tempat tu je dia duduk. Dia tak duduk tempat banyak, satu tempat. Bila pulang ke rumah, dia dapati duitnya 1 dinar hilang, jatuh. Dia kembali ke masjid, dia tengok duit itu ada kat situ. Dia pun nak ambil, tiba-tiba dia terfikir, barangkali ada orang lain datang duduk di sini selepas aku duduk. Mungkin duit dia bukan duit aku. Walau tempat tu dia je duduk. Maka dia tidak mengambil.
Ini sifat takut pada Allah. Sampai tak berani ambil. Walau kalau kita ni jumpa kat lain pun kita anggap duit kita barangkali. Di sini sifat takut, kerana itu dia ajar kita berfikir. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kita kalau fikir betul, makalah datang segala sifat betul. Tawakal betul, datang sifat yakin yang betul, datang husnuzan, wasaka baik betul. Tentang macam mana fikir betul. Kita dah sebut fikir yang betul mesti mengikut dua peraturan, Quran dan Sunnah. Apa-apa yang kita berfikir berlawan dengan Quran Sunnah, maka ini fikir tak betul, fikir yang salah, fikir yang bersifat mungkar. Maka hati-hati bila ke mana kita berfikir pada perkara yang menyangga syarak. Contoh dalam bab saka, perempuan dapat separuh, lelaki dapat satu. Ya, kalau duit ada 3,000, perempuan dapat 1,000, lelaki 2,000. Lalu seorang berfikir, tak adil, kenapa tak sama? Lihat, dia telah menyalahi, dia telah berfikir salah. Sebab neraca itu daripada Al-Quran dan Sunnah. Tiba-tiba dia kata macam tu, maka ni fikir salah. Maka siapa pun berfikir salah, natijahnya perbuatan yang salah. Dan siapa pun perbuatan dia salah, maka dia akan dihukum oleh Allah. Sebab tu banyak musuh-musuh Islam cuba mengajar kita cara fikir salah. Tutup aurat sebagai contoh. Kenapa menyekat kebebasan wanita? Katanya, kenapa menyusahkan wanita dengan tutup aurat? Cara fikir dia. Apa masalahnya kalau tak tutup aurat? Dia berfikir dan bertentangan dengan Quran dan hadis tentang kewajiban menutup aurat. Yang berfikir riba pula, apa masalah riba? Kan itu ekonomi, membantu. Fikiran salah. Allah memerangi orang yang melakukan riba. Tiba-tiba dia boleh fikir macam itu. Apa salahnya berzina kalau suka sama suka? Dia akan bertanggungjawab. Fikir yang salah. Banyak cara orang kita fikir salah. Tuan-tuan, kita tak nak ikut mereka. Biar mereka dengan fikir salah akan menanggung akibat. Kita nak betulkan diri kita. Cara kita berfikir biar betul. Janganlah syarak tetapkan begitu, Quran hadis tetapkan begitu, kita mula berfikir salah. Yang saya bagi contoh tadi dalam bab saka. Sebagai contoh lain, bila kita diajar dalam muamalah bertolak ansur. Saat kita tolak ansur, rugilah kita. Bagi murah ke orang, rugi. Fikir tu fikir salah. Mana tawakalmu pada Allah? Mana yakin kamu pada janji Allah yang akan tambah rezeki kita? Orang kata, ustaz, kalau kita sedekah habis duit kita. Dipikir cara salah. Sebab sedekah makna bagi duit free, cuma pada institusi tu, pada orang tu, pada sekian-sekian. Habislah duit saya. Sebab tu saya tak nak bagi orang. Dia cari sendirilah. Fikir kita salah. Bila fikir kita salah, tawakal kita juga salah. Kita tawakal pada harta, lupa tawakal pada Allah. Sama juga kita dengar misalnya seorang bila dia berpoligami, kita kata ni rampas suami orang. Itu cara fikiran salah. Sejak bila pula dia rampas suami orang? Dia berkahwin secara syarak, tak istilah rampas. Cara fikir salah. Dan kita memang dia ajar macam tu. Jangan rampas suami orang tahu, tak baik, dosa. Lihat dia mereka, dia mencipta pemikiran yang mungkar. Pemikiran mungkar. Kalau dia berfikir suami saya ni tak layak Ustaz, sebab saya rasa dia tak boleh hadir dan sebagainya, dia berfikir begitu, maka masihlah ada justifikasi dia. Tapi kalau dia kata ni rampas suami saya, maka cara fikir dia itu berdosa, mungkar. Kerana tak ada, suami itu bukan milik kita mutlak. Bukan milik mutlak. Bukan hak kita pun. Amanah. Sama juga kalau anak kedua duk marah, ataupun anak pertama marah keluar anak kedua. Ini merampas kasih sayang saya. Dia marah anak kedua ni. Kenapa lahir anak nombor 2 ni? Sampai mainan kena kongsi. Dia marah. Dia marah mak dia, jangan lahir lagi anak, nanti susah saya. Dan ini cara pemikiran salah. Kita bisnes, orang pun bisnes. Bila rezeki aku, fikiran salah. Setiap orang ada rezeki dia. Kita berjaya sekian ni, dia pun berjaya. Ni nak masuk universiti lah, aku pula ada
pencabar tak dapat lah masuk universiti. Kenapalah dia minta universiti sama? Kata ni fikir salah. Masing-masing ada rezeki dia. Gila interview adalah rezeki awak. Kita interview kerja, tengok kawan kita pun interview kerja. Allah, potong steam sungguh, kita kata. Dia tak menduga dapat dia lah ustaz, sebab dia handsome pada saya. Ini fikir salah. Kalau Allah nak bagi rezeki pada kita, maka kita dapat. Maka ini semua benda-benda, cara fikir kita ni yang akan merosakkan tindakan kita. Sebab itu cara kita berfikir ni tak boleh lari daripada Quran dan Sunnah. Saya nak kongsi apa yang disebut oleh ulama tentang 4 cara berfikir yang hebat. Tadi fikiran asal mengikut syariat. Tapi tuan-tuan, kita juga nak berfikir dengan fikiran yang hebat. 4. Yang pertama kata ulama, bila mana kita berfikir, biarlah dia bersifat syumuliyah, menyeluruh. Kita kalau fikir jangan bersifat juz'i, juzuk-juzuk, menyeluruh fikir. Jangan fikir yang berkaitan kita seorang je. Ni kalau kita kata kalau potong kiri aku cepat sampai ni, cara fikir dia. Dia tak tahu mudaratkan orang dan sebagainya. Ni kalau parking kat sini aku pun dekat tempat walaupun depan pagar orang, fikir dia ni. Dia tidak syumuliyah. Dia tak fikir hal-hal lain. Kita kalau fikir biar syumuliyah, biar nampak suatu kerangka besar. Nak buat sesuatu, kita fikir mengambil kira semua orang. Saya buat ni, saya fikir apa kesannya pada keluarga saya, mak ayah saya, fikir belakang. Okey, nampak okey, jalan. Syumuliyah. Jangan fikir bersifat kita je. Itu yang jenis pakai kereta depan pagar orang, dia fikir dia je. Itu yang jenis kalau naik kereta dia boleh potong kiri, dia fikir dia je. Dia tak fikir orang lain. Dia tak ada syumuliyah. Dia tak tahu kesan berfikir salah, dia boleh merosakkan orang lain. Sebab tu kita berfikir syumuliyah. Kita nak dengar lagu sedap ni, kita buka kuat, ganggu habis jiran sebelah. Ini tidak syumuliyah kita kan. Maka perlu fikir ini menyeluruh, berkait dengan keuntungan kita, juga keuntungan orang lain. Kalau saya peniaga, saya nak untung banyak, saya juga kena fikir di mana untung customer saya. Kalau customer saya untung kerana dapat barang berkualiti, barang yang sedap yang dia takkan jumpa tempat lain. Ini kita sebut syumuliyah. Sebab tu peniaga macam ni dia berjaya. Dia kalau dia fikir niaga, kena jimat kau ni beruntung banyak. Kedai dia misal kata kipas pun tak ada, kursi tak ada, dia seorang makan berdiri. Dia berfikir cara untung dia, dia lupa fikir untung pelanggan dia. Ini tidak syumuliyah. Kita tuan-tuan, bila kadang-kadang kita buat rumah, kita fikir harta tamu kita sekali. Itu buat bilik air tambahan, takut tetamu datang. Dia nak buang air, dia selesa, saya ada siapkan tandas. Kita siap buat bilik tetamu, takut-takut dia nak tidur sini. Dia boleh tidur bilik saya, bilik tetamu. Dia buat rumah pun dia syumuliyah, fikir semua. Padahal dia dengan bini dia je nak duduk, tapi dia fikir semua. Anak, cucu, barangkali ada orang kampung nak tumpang ke, dia fikir. Ini syumuliyah. Yang kedua, ialah fikiran tadi bersifat wahdah, yakni kesatuan. Cara dia fikir untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kata bila kita berfikir, biar kita ada sifat untuk menyatukan. Cara kita berfikir, keluar satu solusi, satukan orang, satukan masyarakat, satukan negara, satukan ahli kita. Buah fikiran kita tu menyatukan, bukan memecah belah. Ini orang fikir hebat. Yang ketiga, waqi'iyah, mesti melihat semasa. Kita kalau berfikir perlu melihat keadaan semasa. Keadaan semasa kita sesuai tak cara kita sebut benda ni? Tak sesuai, maka janganlah. Jangan buat benda tu tak sesuai. Kesesuaian waktu, masa. Kita tuan-tuan dekat tidur, duk fikir masalah kerja, tak sesuai. Patutnya kita fikir tentang muhasabah diri, dosa banyak, sesuai. Ni kalau tidur tak bangun-bangun mati aku macam mana? Waqi'iyah, sesuai.
Kita duduk rumah, duduk main dengan isteri anak-anak, fikir bab kerja. Jadi emosi kita dengan isteri anak-anak terganggu. Dia mesti tahu waqiah ke nilai semasa tu. Kena bijak fikir apa yang sesuai. Umpama beginilah tuan-tuan, kita nak sarapan pagi, lalu kita pun fikirlah makanan sesuai pagi. Apa sesuai pagi? Agak-agak lah. Kita nak makan tengah hari, kita pun fikir makanan sesuai tengah hari. Takkan fikir makan Maggi. Tak munasabah, tak bijak lah kita fikir. Fikir ni suami balik tengah hari lapar ni, apalah masak Maggi lah. Ngamuk kawan tu, tak sesuai. Atau tengah hari nak balik ni, suami saya balik, okay, saya masak lempeng dia, terus kena lempang lah. Barangkali marah aku balik tengah hari kerja berat-berat, hidangnya lempeng, dia fikir tu tak waqiah, dia tak semasa. Itu kalau ambil contoh mudah lah. Kalau bab makan, sebab tu orang jadi chef besar, dia tahu nak fikir makanan apa sesuai. Regu dia pun dia tahu, ni kalau makanan ni air dia ni makanan ni sayurnya ni, dia tahu regu dia. Ni kalau nak makan ni kena ada benda ni, ada benda ni. Macam tuan-tuan tengok cara hidangan orang kampung kita, dia kalau buat nasi ragam mesti ada halia, mesti ada halba, mesti ada lada, ada bawang. Dia mesti berfungsi semua tu. Dengan sifat pulut tadi lemah, makan lada selera banyak. Makan halia buang angin, sebab angin terhasil daripada pulut. Nampak tak? Dia nampak. Lepas tu dengan ikan tongkol pula. Kenapa ikan tongkol? Sesuai. Dia tak buat nasi dagang dengan yang percik, tak sesuai langsung, tak munasabah. Fikir dia tu tak waqiah. Kerana regu benda ni akan menjadikan orang yang menerima buah fikirannya nampak setuju. Cara dia fikir, dia tengok kawan tu kereta rosak, dia fikir macam mana nak pergi kereta, bukan macam mana nak take anak dia pula. Kawan ni kereta rosak, kawan ni kereta rosak bawa anak, tapi yang dia fikir nak take anak ni, maka dia tak akan dapat apa pun. Dia kena fikir macam mana nak baik kereta tu. Ini waqiah. Biar kita fikir ni mengikut situasi semasa. Yang keempat, ialah taqaddumiyah. Biar kita berfikir bersifat taqaddum, ke depan. Fikir kita ni biar bersifat inovatif, ke depan. Orang kata okey, macam mana kita nak buat sambal belacang sedap ni. Kita fikir okey, kita guna lesung batu. Itu fikir ke belakang. Mana nak cari batu zaman-zaman moden ni, nak buat lesung batu. Orang dah pakai mesin ke depan lagi. Kalau duk buat sambal belacang batu lesung, sehari boleh siap berapa botol je. Dia kena fikir takadumi ya. Ni nak buat air batu ni, saya kedai nak air batu, macam mana dia fikir? Ke depan dia fikir. Dia tak fikir ke belakang. Semua solusi dia fikir ke depan. Kerana kita memang kita ni tuan-tuan tengok, fitrah kita pun berjalan ke depan, supaya kita tengok depan. Belakang ni sekali je tengok. Sepanjang tuan-tuan jalan, berkali je kita tengok belakang. Kita tengok belakang pun sebab benda belakang tu nak ke depan. Maka kita melihat ke depan. Jadi cara berfikir biar ke depan. Jangan fikir masuk belakang balik. Kita nak suruh anak kita cerdik, solusi ke depan. Dia mungkin siapkan dia komputer, siang-siang ini ke depan. Tak, kita bagi dia pen dengan kertas atau pen dengan batu. Dia tulis atas batu, ikut zaman dulu. Bayangkan nak bawa batu pergi sekolah sebagai buku dia. Fikir cara belakang. Ini semua kementerian nak buat satu input untuk para pelajar ataupun para pekerja ataupun rakyat. Dia mesti fikir ke depan. Custom dia fikir ke depan, macam mana nak mudahkan orang. Immigration dia fikir ke depan. Dia tak fikir belakang. Akhirnya kita tak akan suka benda-benda yang bersifat kuno. Fikir ke depan lah. Atau ustaz-ustaz nak mengajar, ustaz-ustaz kena fikir cara ke depan mengajar. Tak boleh ustaz kita ikut cara pondok petani tak? Orang tak faham, tidur. Fikir ke depan, tapi hasilnya sama, ataupun kandungannya sama. Tu ada setengah orang dia marah hubah kitab Jawi, kononnya akan membuat nilai ilmu. Tak, kita perlu fikir ke depan. Olahan-olahan baru, maksud tidak berbeza. Cara mengaji bahasa Arab, dulu belajar bahasa Arab cara kita, hari ni orang belajar bahasa Arab yang bersifat
teknikal yang bersifat semasa, yang bersifat lebih praktikal. Bagus, itu berfikir cara ke depan. Itu orang ini, tuan-tuan, dia belajar Nahu, dan berapa bulan dia pandai berbanding orang dulu mengaji 10 tahun tak pandai. Tapi kita duk tahan lama, Ustaz. Walaupun lama 10 tahun, tapi power. Itu cuma hujah menyedakkan hati. Realitinya, semakin kita fikir ke depan, dialah yang menjadikan lebih baik. Tengok orang buat kereta, dia sentiasa fikir ke depan, biar lebih laju. Daripada laju dengan minyak sehingga laju dengan elektrik. Akan datang barangkali laju dia ikut angin, pakai angin. Akan datang laju dia semuanya berbeza. Lihat kita cara berfikir takadumiyah dipanggil. Kalau kita tengok orang fikir semua bak telefon, bak kereta, semua orang fikir ke depan. Tentang hal berkait dengan masalah agama kita, yang berkait dengan hubungan kita dengan kita, juga nak fikir ke depan. Macam mana saya nak sembahyang yang berkesan, fikir ke depan. Macam mana saya nak baca Quran yang berkesan. Ni kalau baca Quran cara ni 4 tahun tak khatam lagi, saya baca cara ke depan. Itu para ulama buat kaedah-kaedah Al-Quran. Daripada kaedah Iqra', dulu kita muqaddam, datang kaedah Iqra' ataupun qiraati, datang kaedah Baghdadi, Barraki, datang kaedah tu, kaedah ni. Bagus. Itu orang fikir ke depan sehingga budak boleh baca Quran seawal usia 5 tahun. Dulu kita, tuan-tuan, dah tingkatan pun tak boleh baca Quran lagi. Tapi nak sedap hati, orang dulu Ustaz memang lambat baca Quran, tapi power. Buah power tu tak tahan tu. Itu power. Pelan sama. Sebab itu perlu cara berfikir ke depan. Jadi berfikir yang betul akan melahirkan natijah yang betul. Kita dah sebut yang pertama tadi, fikir pada kerangka Quran dan Sunnah. Kalau kita fikir salah di situ, habis hidup. Tawakal hilang, semua hilang. Dan bila mana kita berfikir, Syekh Abdul Qadir ajar kita berfikir macam mana. Seorang bila dia berfikir dengan betul, dia melihat bahawa Allah hanya perintahkan dia, bukan orang lain. Kerana itu dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Allah hanya maksudkan dia untuk menyampaikan kebaikan pada orang lain. Tanda kita gini, contoh. Kalau kita ada anak 7 orang, 8 orang, mak pun suruh. Mak kata, tolong buang sampah. Yang sulung tengok nombor 2. Mak suruh kau tu. Yang kedua tengok kita. Disuruh kau tu, kau tak pernah buat kerja kan. Yang ketiga tengok yang keempat. Ni suruh kau ni, sebab kau biasa main kotor-kotor ni. Yang keempat tengok yang kelima. Masing-masing menafikan dia yang dimaksudkan. Dan bila mak pun sebut nama, Alung buang sampah, dia pun nafi. Mak, Alung semalam dah buang sampah, adik belum. Okey, adik, kata mak. Mak, adik semalam dah basuh kereta bapak, ni angah belum. So angah, mak, kita ada tuition mak online. Lihat, dia tolak menolak, semua tak bertanggungjawab. Okey, tak apalah, biar mak buang sampah. Mak buang sampah, merajuk pergi kat batu belah, batu bertakut. Semua anak tak boleh harap. Tetapi bila anak tu bijak, atau anak tanggungjawab, bila mak kata buang sampah, dia ke depan, mak tak sebut nama dia. Dia pun tak banding-banding abang-abang lain, tak. Dia rasa dia bertanggungjawab, dia buang sampah. Mak, ada apa lagi saya nak tolong? Tolong ni tu. Dia dan dia. Demikian perintah Allah. Orang yang betul pemikirannya, bila lihat perintah Allah, cegah kemungkaran, suruh benda baik, dia nampak dia tak kata ustaz tu, bukan saya ustaz. Orang ni dia kan ngaji pondok, saya tak, dia nampak dia, saya. Segala perintah Allah, segala larangan Allah itu maksudnya saya. Segala ibadat maksudnya saya. Kalau Allah suruh bina masjid, dimaksudkan saya. Dia tak kata orang lain dululah, saya kemudian. Tak ada. Dia tak ada istilah orang lain dulu, saya buat. Kalau Islam dihina, dia tak kata tu orang lain lah lawan, saya lawan dulu. Tapi inilah orang yang berfikir betul. Dia melihat segala perintah Allah, segala larangan Allah, dia akan pikul semua seolah-olah dia seorang je Allah cipta. Macam saya sebut contoh adik-beradik tadi, seolah dia rasa dia seorang je tunggal kat keluarga tu. Dia tak ada tengok alungnya, angah, tak ada. Dia tengok dia bertanggungjawab dalam keluarga tu. Bukan dia cari kerja nak tolong mak ayah dia. Dia tak ada kata, Alung ngaji tinggi, Alung lah bagi duit ke mak ayah, saya ngaji rendah.
Dia tak ada Islam, orang ngaji tinggi, ngaji rendah. Dia ada duit, dia kata tolong mak ayah dia bertanggungjawab. Bila mak dia sakit, dia jaga. Dia tak ada kata kau lah sebab kau kerja nurse, kau boleh jaga orang sakit kat hospital, takkan mak tak jaga. Duk tolak menolak ni orang tak faham kelebihan. Jadi orang yang betul berfikiran, dia sentiasa nampak bahawa dia yang Allah cipta untuk pikul ini semua. Kesan itu Allah pikul dia. Bermaksud Allah pikul dia, kata Abdul Qadir. Dia duk pikul semua tanggungjawab yang Allah berikan. Walhal benda tu mungkin orang lain boleh buat. Tak, dia melihat dirinya. Dek kerana itu Allah pikul dia, yang Allah tolong dia. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang yang berjiwa besar, dia tak pernah suruh orang lain, dia akan buat. Dia tak kata tunggu orang tu lah, tunggu orang tak. Dia mulakan. Dia bersungguh-sungguh buat. Dia rasa tanggungjawab, menyebabkan Allah angkat dia, Allah muliakan dia. Maka Allah keluarkan daripadanya segala sifat-sifat buruk. Maka dia bertugas menarik manusia pada jalan Allah. Itu Nabi-Nabi dan Rasul. Mereka melihat kemungkaran, mereka terus mencegah. Mereka rasa tanggungjawab yang tinggi, walau mereka dilakukan dengan pelbagai cara. Mereka tak, walaupun mereka bentuk kelompok sahabat, mereka tak kata okay, sekarang kalian akan buat, aku nak rehat. Tak ada. Rasulullah tetap ke depan. Bila berlaku perang, Nabi tetap ke depan, melihat tanggungjawab. Walau boleh je orang lain tolong buat, tapi Nabi tahu, seorang yang faham dan betul fikiran, dia tak akan melihat orang lain, melainkan lihat di sini. Sama juga bila Allah Ta'ala suruh baiki diri kita, kita tak tengok diri orang lain, kita tengok diri kita lah. Allah sebut ahli neraka, Allah sebut ni orang celaka, orang begini. Kita pun nampak diri kita untuk kita buang segala sifat tak baik. Tetapi ini yang payah. Nak datang satu kesedaran dengan fikiran yang betul bahawa tanggungjawab dalam agama itulah kita. Ni dah letak tanggungjawab ke ustaz? Ustaz lah. Atau letak tanggungjawab pada JAKIM lah, ustaz. Atau letak tanggungjawab menteri lah. Atau letak tanggungjawab pada AJK. Kita ambil contoh kalau kita duduk kat masjid. Kita pun nampak kotor masjid. Kan kerja aku tu, AJK kebersihan tak buat kerja. Nanti Masyarakat Agung kita pecat dia. Habis sampah, tunggulah AJK kebersihan, kita call lah dia. Tetapi dia tak rasa tanggungjawab. Dia tak rasa tanggungjawab. Dia tengok kipas tak tutup. Ni AJK keceriaan yang tutup. Habis awak apa? Tak boleh, saya tak boleh usik. Ni ada AJK dia. Tetapi orang ni dia tak rasa tanggungjawab. Sebab tu bila ketiadaan rasa tanggungjawab menyebabkan hancur masyarakat. Kita boleh tengok penjenayah, ini tanggungjawab polis, bukan saya. Betul lah, polis tu ada tanggungjawab, kita juga bertanggungjawab. Sebab tu dalam undang-undang kita, dia ada sebut undang-undang tangkapan awam. Kita orang awam juga boleh bertindak. Tangkaplah pencuri tu. Polis tak, tapi hari ni polis cuti, biarlah pencuri. Jangan nanti kemungkaran itu sampai ke rumah kita. Itu anak orang sat, bukan anak saya. Jangan nanti perangai anak orang tu kena anak kita. Oleh sebab itu kita sentiasa rasa tanggungjawab. Bila kita mengaji, tak apalah ustaz, orang lain mengaji lah, kita bagi orang lain lah mengaji. Jangan, kita kena rasa tanggungjawab. Kita bagi orang muda-muda ustaz, jangan orang muda-mudanya, kita semua. Kalau setiap orang melihat dengan fikiran betul, dialah paling bertanggungjawab, dialah duta pada Allah, dialah wakil pada Allah untuk melaksanakan seluruh perintah Allah, makinlah orang fikir betul. Sebab tu dia akan untung akhirat kelak. Kerana itu Allah Ta'ala suka orang paling banyak beri manfaat pada orang. Allah paling suka. Sebab dia nampak tanggungjawab dia. Kadang-kadang anak orang pun dia rasa macam tanggungjawab dia jaga anak orang. Dia lebih pada ayah orang tu dalam menjaga anak-anak. Ni budak ni kenapa tak sekolah? Kata ayah tak ada duit, saya pun malas sekolah. Tak apa-apa, saya tanggung anak ni. Dia lebih terasa tanggungjawab berbanding si ayah tu sendiri. Kenapa? Kerana dia orang yang dipilih oleh Allah. Maka kita dapati ada orang-orang macam ni, dia merasa lebih bertanggungjawab. Ni kalau dimakan dengan kawan-kawan dia, dia rasa dia lebih bertanggungjawab untuk bayar. Tak ada duk jeling kawan, kau dah bayar, kau dah bayar, aku semalam dah bayar. Tak ada, dia rasa bertanggungjawab. Ni kalau kita makan dengan adik-beradik, atau kalau kita makan dengan adik-beradik, siapa yang rasa dia lebih bertanggungjawab untuk bayar? Tanpa disuruh pun, tanpa diungkit. Ini orang yang Allah pilih. Makan adik-beradik pakat tengok, semua pakat pergi bilik air. Siapa nak bayar ni? Semua ni saya ada kerja balik. Hello masing-masing lah. Kita di situ kita kenal siapa orang yang bertanggungjawab. Ada orang kadang-kadang kita makan dia,
Belum kita makan dia dah bayar. Dia rasa tanggungjawab. Orang ni Allah Ta'ala pilih dia untuk buat kebaikan. Sebab tu tuan-tuan, kita nak menjadi orang yang berfikir betul dengan melihat semua perintah itu kita patut buat. Semua larangan itu kita patut jauhi. Bukan kita duk lihat orang tu lah buat, orang ni lah buat, orang tu lah patut jauh, bukan saya. Dia jenis nafi-nafi ni, semua kata orang lain dia tak buat apa-apa, maka dia takkan ada apa-apa akhirat kelak. Dan kita melihat tanggungjawab semua kita. Kadang-kadang kita anak nombor 7, bukan anak nombor 1 pun, tapi kita rasa tanggungjawab pada keluarga kita, abang-abang kita, adik-adik kita. Tanpa kita ungkit, tanpa kita bangga diri, tapi kita melihat keperluan kita untuk jaga mereka. Kerana Allah pilih. Ya, kalau ngungkit apa batal lah kebaikan kita. Ni kita tak ngungkit, kita memang dengan rasa tanggungjawab tadi yang Allah beri pada kita. Sehingga saya katakan walaupun dia bukanlah anak sulung, tapi dia rasa tanggungjawab satu family dia. Kadang-kadang dia bertanggungjawab untuk hubung silaturahim semua family dia dengan family lain. Dia rasa tanggungjawab. Dia tolong pertemukan pak saudara dia, sepupu dia. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala berikan cara berfikir betul. Sebab itu orang yang berfikir betul ni dia akan sibuk. Tapi orang fikir tak betul, dia tak sibuk. Akhirnya dia buat benda sia-sia dalam hidup dan dia buat dosa. Orang kita nampak paling berkualiti, sentiasa kita nampak dia sibuk buat benda yang bermanfaat. Maka inilah dia golongannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kau ni gila, tak kenal Allah, tak kenal Nabi, tak kenal wali, tak kenal orang-orang mulia. Kerana itu kau tak pernah merasakan keinginan kamu untuk menjadi seperti mereka. Kita duk kenal artis, sebab tu nak jadi artis. Kita duk kenal ahli sukan, sebab tu nak jadi ahli sukan. Kita tak kenal Nabi, tak kenal Rasul, untuk kita jadi seperti mereka, melakukan manfaat pada manusia, kebaikan kepada umat. Kemudian last kali Syekh menyebut tentang engkau ni zuhud, tapi zuhud kau ni tak betul. Masih ada kecenderungan kepada manusia, kecenderungan kepada dunia. Bagaimana zuhud kamu tak betul? Apa maksud zuhud? Kita dah sebut, melihat nilai dunia dengan rendah, nilai dia. Bukan bermaksud tidak memiliki, tapi melihat nilai. Nilainya rendah. Dia tak boleh lawan nilai akhirat. Maka itulah zuhud. Umpamanya tuan-tuan kita tengok ni, perempuan lain ni bini kita. Bini kita ada nilai, perempuan lain tak ada nilai, sebab dia bukan bini kita. Di sisi kita yang menilai ni isteri kita. Kita tengok dunia, tengok akhirat ni, akhirat nilai di sisi kita. Yang dunia ni ditinggalkan, bukan bersama kita. Maka ini orang benar-benar zuhud. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau benar kamu zuhud, maka kamu, kalau kamu masih belum kenal Allah, kalau zuhud kamu tak betul, datang belajar dengan aku dulu. Tanggalkan sifat takabur kamu, datangkan sifat tawaduk kamu, rendahkan diri kamu di hadapan Allah supaya engkau dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Biar aku tunjuk jalan yang sebenar, bahawa zuhud itu bukan sekadar perbuatan badan, ia juga ialah perbuatan hati. Tata zuhud bukan maksud pakai baju compang-camping, tapi hati masih cinta dunia, bukan. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, mari aku ajar bab zuhud sebenarnya. Ia adalah perbuatan dan hati. Perbuatan dan hati. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, al-ikhlas wa az-zuhdu hahuna, at-taqwa hahuna, al-ikhlas wa hahuna. Zuhud kat sini dan hati. Takwa kat sini, ikhlas kat sini, bukan pada perbuatan zahir. Ni kat sini. Syekh Abdul Qadir buang sombong, buang ego, datang belajar. Di sini nak tunjuk, tentang kita kalau nak belajar ilmu zuhud, kita perlu pada bimbingan. Kita perlu ada tok guru untuk kita belajar zuhud, untuk mengenali sesuatu berdasarkan nilainya. Sebab contoh gini, tuan-tuan tengok orang ni, dia nak tahu harga kain. Tanya geng-geng custom ni, dia tahu nilai kain, dia nak cukai. Dia belajar, ni kain ni berapa harga, dia tahu. Dia kena belajar, maka dia tahu menilai. Ini geng-geng apa ni, kayu jati. Dia tengok kayu, dia tahu, oh kayu ni corak ni lama, ni corak baru, ini tak masak lagi, ini dah masak. Maka dia pun letak nilai dia. Kita pun belajar dengan dia. Belajar grading buah pun sama. Ni pakar buah, dia tengok buah ni grade A sah. Ni Musang King grade A.
Ini durian mustaqim. Ni mahal mustaqim. Ni sebab dia lurus ni. Ni 800 kilo. Ini durian sekian. Dia pun tahu, kita pun tahu macam mana nak kenal, dia pun tahu. Ni ada bintang. Kalau durian mustaqim dia ada bulang bintang. Dia pun tunjuk, kita pun belajar. Kita pun tahu grading dia. Tuan-tuan yang tahu nilai zuhud untuk guru, dia beritahu ni zuhudmu kat sini, ni macam ni, ni macam ni, sehingga kita tahu tentang zuhud. Dalam menilai sesuatu, kan ada perkara pada keadaan tertentu kita kena tolak, ada waktu kita kena ambil. Tapi kekal dengan zuhud, ada waktu kita kena tolak dunia, ada waktu kita kena ambil dunia, sambil mengekalkan sifat zuhud. Macam mana tu? Dengan guru kita. Tak, kenapa saya kena ambil dunia? Kan zuhud tinggal dunia. Waktu ni kamu kena ambil. Kan dunia menjadi senjata untuk lawan orang kafir. Jangan sampai orang kafir gunakan ekonomi untuk lawan kamu. Gunakan. Sebab tu kata para ulama, dulu kami melihat bahawa harta itu ialah suatu benda yang tak perlu kami ambil. Hari ini harta itu adalah senjata untuk kami jaga diri kami. Senjata. Supaya kami tak meminta orang, supaya kami dapat kuatkan Islam. Sebab tu kami ambil hari ini. Kita lihat yang saya kata zuhud. Kerana kalau waktu tadi berbeza. Dia umpama seorang doktor lah kata, ambil ubat ni pula, ambil ubat ni pula, ni pagi, ni petang. Dia tahu bila nak ambil. Ni kena ambil banyak sikit. Maka demikian juga para ulama, bila kita nak tahu, nak polisi sifat zuhud tu, kita mesti dijaga oleh guru kita. Maka guru kita akan kata, okay, sekarang yang ni kamu kena ambil, yang ni kamu kena ambil separuh, ini kamu kena tinggalkan, yang ni. Akhirnya kita tahu nilai sesuatu dengan nilai dia. Kita tak akan tertipu. Jangan kerana tertipu dengan sifat zuhud lalu kita menjadi bebanan pada orang lain. Jangan juga terpedaya dengan sifat zuhud lalu kita hanyut dengan mata benda dunia sehingga lupa Tuhan kita. Kita berada pada garisan yang betul, dengan bimbingan yang betul, sehingga saya tahu bila saya kena ambil, bila saya kena turunkan, bila saya kena ambil semua, bila saya kena ambil separuh dan sebahagiannya. Semuanya ini dengan bimbingan. Kerana perkara tadi berkait dengan maslahat tertentu, waktu yang berbeza, keadaan yang mungkin berbeza. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.